Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Hafiz bin Muhammad Taufik bersama ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Izzul bin Razlan dan Nur Syahira binti Muhammad Nur. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk perkembangan dui bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Definisi dui bahasa. Dui bahasa ialah sifat atau keadaan seseorang itu boleh bertutur dalam dua bahasa dengan baik. Ia menjadi amalan di Malaysia untuk seseorang itu berkebolehan menguasai dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Terutamanya bagi orang Melayu. Manakala bagi orang Cina dan India, mereka mungkin menguasai lebih jauh daripada itu. Istilah kedua-bahasaan menurut CHA 2004 merupakan hal yang berkenaan dengan pemakaian dua bahasa oleh seseorang penutur dalam aktivitinya sehari-hari. Kedua-bahasaan berkaitan rapat dengan bahasa kerana kedua-bahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan hubungan sosial. Seterusnya saya akan menerangkan faktor-faktor perkembangan dua bahasa. Yang pertama ialah ekonomi. Pada abad ke-21, kebanyakan syarikat akan mengambil pekerja yang fasih berbahasa lebih daripada satu bahasa. Sebagai contoh, di Malaysia kebanyakan akan memilih individu yang fasih berbahasa Inggeris dan juga berbahasa Mandarin. Dengan ini, mereka akan memudahkan urusan semasa bekerja. Seterusnya ialah faktor persekitaran. Menurut Kamaruzaman Kamarudin 2009, kanak-kanak gemar meniru ayat-ayat yang digunakan oleh masyarakat yang berada di persekitaran mereka, terutamanya ibu bapa mereka atau pengasuh yang menjaga mereka sejak kecil. Seterusnya ialah faktor politik. Keadaan ini disebabkan penghijrahan secara besar-besaran seperti penaklukan atau penyebuan sebuah negara oleh negara yang lain. Dalam keadaan ini, penjajahan akan menjadikan bahasanya sebagai bahasa rasmi tetapi menggunakan juga bahasa counterpartan. Seterusnya yang terakhir ialah faktor pendidikan. Dalam kes ini, kerajaan menggalakkan pembelajaran satu bahasa asing di samping bahasa ibunda. Tujuan gerakan ini ialah pembelajaran bahasa lain dianggap sebagai cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kesan penguasaan dua bahasa terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak yang dapat menguasai dua atau lebih bahasa akan mempunyai fikiran yang tajam kerana kemampuannya berfikir lebih daripada kemampuan kanak-kanak yang hanya mampu menguasai satu bahasa. Di samping itu, kesan penguasaan dua bahasa dalam kalangan kanak-kanak ialah dapat menambahkan ilmu pengetahuan tanpa batasan. Kita sedia maklum bahawa banyak ilmu atau maklumat di dunia menggunakan bahasa Inggeris. Apabila kanak-kanak dapat menguasai bahasa Inggeris, maka mereka akan mudah untuk memperolehi sesuatu ilmu. Walau bagaimanapun, terdapat juga kesan buruk kepada kanak-kanak dalam menguasai dua bahasa. Antaranya ialah menjadi beban kepada kanak-kanak. Ini disebabkan oleh mereka terpaksa belajar bahasa baru pada awal usia di mana masih tidak lagi fasih berbahasa dalam bahasa ibunda mereka. Seterusnya, masalah penguasaan dua bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Masalah yang berlaku dalam kalangan kanak-kanak untuk menguasai dua bahasa adalah sikap dan minat mereka untuk mempelajari bahasa selain daripada bahasa ibunda mereka. Sikap memainkan peranan yang penting untuk mencapai kejayaan dalam apa dua perkara atau usaha untuk mencapai sesuatu yang diingini. Yahya ETAL 2007. Selain itu, kanak-kanak lebih suka membaca bahan bacaan yang ditulis dalam bahasa ibunda mereka berbanding dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris. Kanak-kanak lebih cepat dan mudah memahami ilmu yang diperolehi apabila bahasa yang digunakan adalah bahasa yang paling dominan ditutur oleh mereka. Persekitaran kanak-kanak yang menggunakan bahasa ibunda sebelumnya menghalang mereka untuk menguasai bahasa kedua. Kanak-kanak akan berkomunikasi dengan ibu bapa mereka dengan bahasa yang paling kerap digunakan oleh ibu bapa mereka di rumah bagi memudahkan perbualan seharian. Selain itu, masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam menguasai dua bahasa ialah ketidakyakinan diri mereka untuk mempelajari bahasa sebagai bahasa yang kedua. Sebagai contoh, kanak-kanak di Malaysia mempunyai masalah untuk menguasai bahasa Inggeris walaupun pelbagai usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Masalah seterusnya yang dihadapi oleh kanak-kanak dalam menguasai dua bahasa ialah masalah pengaruh sosio budaya, di mana kebanyakan kanak-kanak tidak didedahkan dengan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan seharian. Kita sedia maklum bahawa masyarakat di negara kita masih lagi menggunakan bahasa Melayu yang mengikut dialek di tempat ketinggalan mereka. Ini mengakibatkan kanak-kanak tidak terdedah dengan penggunaan bahasa asing dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang langkah menggalakkan penggunaan dua bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Langkah yang pertama ialah memilih sekolah yang menjalankan program dua bahasa. Bahasa Inggeris perlu dimasukkan ke dalam aktiviti pembelajaran harian tanpa menterjemahkannya. Semasa aktiviti pembelajaran berlangsung, akan berlaku interaksi lisan yang lebih aktif, penggunaan bahasa spontan dan menunda penjelasan tata bahasa. Konsep ini sangat sesuai diterapkan di tadika. Seterusnya, peranan ibu bapa menerapkan penggunaan dua bahasa juga sangat penting dalam menggalakkan penggunaan dua bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa perlu menggunakan bahasa selain daripada bahasa ibunda bagi meningkatkan tahap penguasaan dua bahasa dalam kalangan anak-anak mereka. Hal ini akan menjadikan anak-anak mereka mempunyai tahap penguasaan yang lebih baik terhadap bahasa selain bahasa ibunda iaitu bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa seterusnya. Rumusan bagi laporan perkembangan dua bahasa dalam kalangan kanak-kanak adalah sikap, minat dan persekitaran kanak-kanak mendorong kepada tahap penguasaan dua bahasa. Hal ini dikatakan demikian kerana kanak-kanak perlu mempunyai sikap dan minat dan persekitaran yang membolehkan mereka untuk mempunyai tahap penguasaan yang lebih baik terhadap dua bahasa. Selain itu, pelbagai langkah harus dicaturkan demi meningkatkan lagi penggunaan dua bahasa dalam kalangan kanak-kanak. Sekian, terima kasih.